ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. InsyaAllah ini kita masuk ayat berapa? 2 lagi. Jadi kita bincang tentang kehidupan dan kematian. Jadi Allah ciptakan apa? Allah ciptakan dalam surah Al-Mulk ayat 2 tu, Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta. Jadi kita dah bincang maut. Jadi Allah cipta kematian. Dan Allah cipta juga al-hayata, kematian dan kehidupan. Jadi bila di dalam ayat ni kita dah bincang tentang beberapa maksud hidup, kematian dan makna hidup itu, maka kita boleh simpulkan, jadi hidup ni ada hidup yang majazi saja dan ada yang hakiki, kan? Ada yang hidupnya hanyalah maksudnya bukannya sebenar, hakikat sebenar. Dan ada yang hidup nanti dan mati juga yang hakikat yang sebenarnya. Jadi maknanya ada 2, kematian dan kehidupan. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah Allah sebut dalam ayat yang ke 28, ada berapa hidup, ada berapa mati kita. Jadi kita bincang ayat 2 67 ayat nombor 2 sekarang. Okay, dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 428. Allah kata apa? Kaifa takfuruna billah. Kaifa takfuruna billah. Illah wa kuntum amwat fa ahyaakum. Surah 2 28 Summa yumitukum Summa yuhyikum Summa ilaihi turja'un. Dia tanya manusia, kaifa takfuruna billah, macam mana kamu boleh kufur? Kufur ni maksudnya sembunyikan, tak mau pedulikan, tak mau ambil perhatian, tak terasa nak amalkan, tak terasa nak ambil tahu. Semua termasuk dalam kekufuran. Kufur ni ditolak, maksudnya tolak, tak ambil peduli, lalaikan diri. Itu semua termasuk. Jadi bagaimana kamu boleh ingkar kufur? Sebab tu dia ada banyak pembahagian. Kufur ni ada tahap. Kufur ni ada banyak tahap. Ada pertama kena kufur sebab juhud, ada yang inad, ada yang ingkar, ada yang nifaq. Ni kufur 4. Juhud ni sebab apa? Ikut hawa nafsu. Bukanlah, kita kata ikut
kesesatan. Inat ni keras kepala. Ingkar ni buat-buat tak tahu. Yang ni pura-pura. Pura-pura taat lah. Ni ingkar lah semua ni. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. Kita kat mana? Ikut ke kesesatan. Membuta tuli lah ni. Ni jahil. Juhud. Kita kat mana satu? Ni saya bagi ringkas lah. Makna dia macam tu. Juhud ni ayat dia dalam, dia ada satu ayat dalam kaum Hud, Nabi Hud, yang mana kaum dia ikut saja pemimpin dia, walaupun pemimpin tak betul pun. Dia ikut sebab apa? Kepentingan. Dia sanggup ikut kesesatan tu. Saya kata ikut hawa nafsu tu. Dia tahu dah ni bukan betul pun, tapi kerana apa? Ni perut nasi aku ni, ikut je lah. Bukannya teruk sangat pun. Dia apa? Pujuk pula diri dia untuk apa? Rasa betul kat benda tu. Faham tak? Kan? Kita pula yang justify pula rasa macam tu kan. Kan? Ramai tak macam tu? Ada macam tu kan? Dia justify pula. Yang kedua, keras kepala. Ini untuk orang besar lah, pemimpin, inat, keras kepala. Jadi dia macam Fir'aun ke, pemimpin lah. Kerana kemasyhuran tadi, kerana apa? Jadi dia tak nak ikut juga. Yang ketiga ni apa? Buat tak peduli. Buat tak tahu ataupun buat tak peduli. Buat, kita kata buat tak peduli lah lagi bagus. Buat apa? Tak peduli. Ni bahasa mudah kita faham ni. Apa? Buat tak kisah. Betul tak? Quran ni nikmat tak? Betul tak Quran? Ramai tak buat tak kisah? Ingkar ke bukan? Ingkar ke tak tu? Kena jawab tu. Ingkar ke tak ingkar sebenarnya? Ingkar, beza tahap lah. Kan? Sebut macam tu. Yang ni pura-pura ikut sebab ada kepentingan juga. Ni satu lagi. Ni pun ramai juga. Inilah yang ada dalam cerita pasal kufur. Jadi bagaimana kamu boleh buat semua ni kepada Allah, sedangkan kamu apa? Amwatan. Mati. Orang-orang yang mati. Allah suruh kita ingat apa dulu? Mati ke hidup? Allah suruh kita ingat mati ke hidup dulu? Ramai orang ingat mana dulu? Hidup. Surah Al-Mulk yang kita baca suruh ingat mati ke hidup dulu? Surah Al-Mulk ni kita baca ayat 2 kan? Cuba baca. Apa dia? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Disuruh ingat, kita ingat mana dulu? Mati. Sebab apa? Lepas ni baru hidup. Lepas ni baru hidup kita. Sekarang ni jangan mati sekarang. Disuruh kita ingat mati. Itu yang kita kena ingat kan. Sebab apa? Hidup kita sekarang ni umpama ni ujian, dia bukan hidup lagi. Hidup sebenar nanti. Jadi perkara ni pertama, wa ahyakum. Lalu dia okey, dua-dua ni amwatan dengan ahyakum. Amwatan adalah orang-orang yang mati. Okey. Jadi dia bukan fa'il, dia memang itu kita. Keluar-keluar kita sebenarnya amwatan. Lalu fa ahyakum. Lalu dia pun dia telah hidup. Jadi kita ni sekarang. Jadi untuk ni orang yang hidup baca Quran. Orang mati boleh baca Quran? Patut tak baca Quran kat orang mati? Siapa yang patut tahu wasiat Quran? Orang mati ke orang hidup? Orang hidup. Jangan duduk baca kat orang mati. Orang yang patut tahu cerita Quran sekarang dia yang masih hidup. Itu masa nak tahu. Kemudian dia ni Yumi tu ni
ni kata kerja future tense. Maksudnya apa? Dah perubahan. Yang ini kata nama, memang dah berlaku, memang dah sekarang lah. Yang ini dia telah buat, selepas tu dia buat, kita hidup. Yang ini nanti, belum berlaku lagi. Summa apa? Yumi, cukup, nanti dia akan matikan kamu. Okey. Kemudian summa yuhyi, yuhyikum, apa makna? Dia juga akan hidupkan kamu. Summa ilaihi. Jadi ada berapa summa ni? Kita ada lagi berapa fasa? Fasa yang kita sekarang ni, dua ni sekarang kat sini. Fasa ni akan berlaku, kemudian akan berlaku fasa ni, dan kemudian akan berlaku fasa yang ini. Ini maknanya apa? Fasa hisab dan pembalasan. Hidup kat sini apa maknanya? Kita akan bangkit. Lepas masuk kubur nanti, kiamat habis berlaku semua, kita pun bangun, macam bangun tidur kan. Rasa sakit-sakit lagi, masih lagi sakit mati tu masih rasa. Orang yang bangkit nanti nak kubur, dia rasa sakit mati tu lagi. Macam baru je punya sakitnya mati tu lah. Jadi dia akan ni maksudnya hidup kau kemudian nanti. Sebab tu pakai summa ni waktu dia tak boleh jangka, tak tahu bila. Ni pun mati bila berjangka tak? Bila mati? Tak tahu. Jadi start daripada sini, ini semua tak boleh jangka bila. Boleh? Yang ini dah terjangka dah pun. Kita sekarang ni dah. Yang ni tak boleh jangka, lama ni, tak tahu berapa lama. Sebab tu yang sini Yumi tu berapa lama dalam kubur? Tak tahu. Lepas tu summa yuhyikum, lepas tu bila berapa lama pula kita bangun? Tak tahu, ada kata 50,000 tahun, seolah-olah macam tak terkira lamanya kita bangkit tu. Kemudian summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu akan kembali, lama masanya. Ni fasa ni lah yang kita nak pergi. Ni Allah kata. Sebab itu maknanya Allah suruh kita kaji apa? Hakikat hidup. Hakikat hidup ni dua benda, apa dia? Hidup mati dengan mati lah. Tu je. Sebenarnya kita buat ni untuk bersedia mati kita nanti. Tujuan dia. Okey. Dalam ayat lain juga, ini kat dunia, Allah dah beritahu dulu kat dunia macam ni. Nanti kat akhirat macam mana? Ada yang sekarang kat dunia tak peduli Allah beritahu ni, kat akhirat nanti baru dia akan cakap apa yang Allah beritahu ni. Dia akan akui. Kita nak akui sekarang ke nak akui bila nanti kat akhirat? Sekarang. Jangan akui kat akhirat, sebab akhirat Allah rakam, nanti ada orang yang mengaku sama macam ni kat akhirat nanti. Buka surah 42 tak salah. Ayat 11. Kalau silap kita tukar sekejap. Saya tak pasti 42 ke 41. Bukan 42, 40 maksudnya. 40. Sekejap ayat 11, 40 11. 40 11. Ghafir. Allah kata, boleh tengok ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dapat? Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Sampai ayat 12.
Apa mereka kata? Wahai Tuhan kami, qalu, wahai Tuhan kami, amattana snatain, kami memang telah mati 2 kali. Sama tak ayat ni? Mati berapa kali? 2 kali ni. Wa ahyaitana snatain, kami juga adalah hidup 2 kali. Dulu kat dunia dulu hidup, sekarang ni juga kami hidup lagi ni. 2 kali rupanya. Ingatkan sekali je. Kan? Jadi fa'tarafna bi dzunubina, lagi dia rasa menyesal. Kami iktiraf dosa-dosa kami sekarang. Sekarang kami mengiktiraf, kami akui kami buat dosa dulu, tak percaya. Lalu fahal ila khurujin min sabil, ada tak jalan nak keluar lagi jalan sekarang ni? Nak balik-balik? Tak ada jalan dah masa tu. Kan? Lalu Allah kata apa? Zalikum, demikian itu bi annahu, apa sebab? Ni kena apa sebab? Kat dunia dulu pasal apa macam ni? Kenapa mereka macam ni? Dulu idza du'iya Allah, bila mereka ajak untuk kembali kepada Allah, jomlah ikut Quran, jomlah ikut Nabi bawa, belajarlah Quran. Wahdah, jom Allah saja, jom. Apa dia? Kafartum. Nampak? Kamu apa? Ulang balik ayat ni, betul tak ulang ayat ni? Ulang ayat ni. Kamu ingkar tak nak ikut. Apa dia ingkar? Kamu nak ikut juga sesat yang sia-sia tu. Kamu nak juga keras kepala. Kamu nak juga buat tak peduli. Kamu nak juga buat-buat je, bukannya dengan hati. Macam mana ni? Sebab itu. Lalu wa yushrak bihi tu'minu, bila kamu ini Allah ini disekutukan, rendahkan, disamakan dengan kepentingan yang lain, faham? Kepentingan agama dengan Allah ni sama tak dengan kepentingan lain? Sama ke tak sama? Kepentingan dunia sama tak dengan kepentingan akhirat? Faham tak? Nak bertemu Allah kat dunia ke kat akhirat? Akhirat. Siapa beriman kepada Allah, dia pentingkan mana? Akhirat. Faham tak? Faham tak ni? Tu syirik tu. Faham? Boleh jelas? Jadi bila kejar cerita je dunia ni, cepat je kejar. Tapi bila cerita kat Allah ni, jomlah belajar Quran ni, lambat sikit. Sama tak kepentingan antara dua tu? Tak sama. Nilainya macam mana tak sama tu? Ke ada sikit nilai? Ataupun tak ada nilai langsung? Ada nilai sikit tak? Kalau kita kata tak sama ni, mungkin dia ni tinggi sikit, dia ni rendah. Ataupun dia ni tinggi, ni langsung tak sama langsung. Tak ada nilai. Apa maksud? Maksudnya tak ada nilai lah. Tak boleh sama. Apa yang Allah dan Rasul ni bawa, tak ada nilai dengan yang lain. Tak boleh dibandingkan. Tak boleh kata mungkin 30%, tak ada persen pun. Dunia ni Nabi kata apa? Dengan sayap nyamuk, apa dia? Kalaulah ada senilai sayap nyamuk dunia, Allah ni tak akan bagi orang kafir minum seteguk air pun. Sayap nyamuk kan? Tapi Allah bagi minum berapa teguk? Allah bagi orang kafir minum berapa teguk? Lebih lagi, maknanya apa? Langsung tak ada nilai lah. Kalau ada seberat sayap nyamuk pun, seteguk pun tak bagi minum. Maksudnya ni bukan seteguk, berteguk-teguk kan? Maknanya apa? Tak ada. Itu yang kita kena ahli. Orang beriman itu dia punya fikiran dia nampak. Dan sebab itu dicari jalan untuk keluar. Dia nampak nilainya sangat berbeza rupanya, tak ada nilai langsung rupanya hari ni. Tak ada nilai langsung. Yang dia datang, dia sekarang ni ketika dia mengaku ni, ya Allah, memang rupanya apa yang kami buat tak ada nilai langsung. So tu dia nak balik-balik sambil nak jadikan ia nilai yang sekarang. Kami nak jadikan apa yang kami buat dulu rupanya ada nilai untuk hari ini. Pastikan yang kita buat ni sekarang ada nilai untuk hari akhirat. Banyak tak rugi kita? Banyak tak yang kita buat rupanya tak ada nilai akhirat? Kalau tak belajar, maknanya kita sedar tak kita buat tu tak ada nilai akhirat? Kita tak sedar kalau tak belajar, betul? Bila belajar lalu kita nampak, ya Allah, rupanya tak ada apa-apa ni. Itulah banyak masa kita terbuang. Sebab tu Allah kata apa? Wal asr, demi masa, Allah sumpahkan masa. Innal insana, sesungguhnya setiap masa, semua memang pasti rugi, pasti. Kita ni sedang dalam rugi yang banyak. Selagi boleh kejar, kita kejar. Itu kita kena perhatikan. Ayat dia mengaku. Dan Allah kata apa?
Dalam ayat tu, fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka hari ini hukum Allah dah tetap dah, yang maha tinggi. Hari ini hukum semua ditetapkan oleh siapa? Allah lah. Kamu dah tak bebas dah macam dulu. Dulu kamu bebas, sekarang kamu tak bebas. Hukmu lillah, milik aku. Hukum semua sekali, nak buat apa ke, nak pergi ke sana kemari ke, semua kaki kamu semua pijak ni, nak berganjak. Sebab tu dalam hadis, ya tazulu qadam ibni Adam, tidak akan berganjak pun kaki kita nanti nak jalan pun tak boleh, melainkan semuanya milik Allah. Allah kata jalan, boleh jalan. Sekarang bebas nak pergi mana-mana. Hari tu nanti apa pun tak ada dah. Itulah yang kita kata terbimbang. Sebab itulah mati dulu ingat. Bila bukan mati ni, selepas mati nanti akibat apa, ingat yang tu. Nak buat apa-apa ingat, lepas aku mati nanti apa akibatnya. Itulah Quran suruh. Sebab tu mana-mana pun ayat ni pun mati dulu. Ni pun dalam ayat ni kita baca apa? Amat tanah isnatain. Mati dulu ke hidup dulu dia kata? Mati dulu. Amat tanah isnatain. Maksudnya wa ahyai tanah isnatain, kan? Ayat ni pun kata apa? Amwatan fa ahyakum. Sebab tu kita perlu muhasabah, tengok yang itulah. Baik. Jadi kita tahu hidup kita ni apa? Untuk kita ni sekarang kat dunia ni untuk apa? Untuk kehidupan yang seterusnya. Bukan hidup untuk mati. Bila untuk mati tu yang lepas ni rugi. Hidup hanya sekali dia kata, kan? Life is once, kan dia kata. So enjoy dia kata. Itu yang salah. Itu siapa punya fikir tu? Orang ni lah takfur, orang yang kufur. Jangan, kita kena ubah. Anak-anak kita ke, mana-mana cucu ke, ubah. Life is twice ke once? Twice. So jangan sia-siakan hidup yang selepas ni. Jadi sebab tu Allah kata dunia ni apa? Buka ayat ni. Jadi allazi khalaqal mauta wal hayata. Sampai situ habis kita bincang. Ni lah dia. Untuk apa? Ini fokus ayat ni, hari ni kita nak fokus. Saya padam Kenal Okey, dah ambil semua kan? Okey, liyabluwakum. Liyabluwakum. Di semua ni hidup mati ni rupanya liyabluwakum. Liyabluwakum. Okey, li ni apa? Jadi kita potong macam ni. Li lagi dua kum, kan? Untuk dia, iaitu siapa dia? Allah. Allah uji kamu. Jadi li ni maknanya supaya ataupun tujuan. Ghayah ni tujuan. Tujuan ada hidup, ada mati. Sebab itu kat dunia semuanya berdiri dengan dua keadaan, negatif, positif. Hidup, mati, tua, muda, sihat, sakit. Betul tak? Bila ada dua benda yang berlawanan, tu nama dia apa? Bila ada dua benda yang berlawanan, tu nama dia apa? Apa? Yalah, bila ada dua benda perkara yang berlawanan, tu nama dia apa? Bila tak ada berlawanan, tu nama dia apa? Bukan ujian. Tapi bila ada berlawanan, tu nama dia ujian, saling uji. Ini nak naik, mana satu nak naik? Tak tahu. Sebab itu dalam exam ada dua juga benda berlawanan. Kita nak apa? Sama ada lulus atau gagal. Kan ada berlawanan kan? Itu nama dia apa? Ujian. Tapi kalau semuanya okey, jawab soalan, semua dapat 100. Tu ujian ke bukan? Jawablah macam mana pun, cikgu akan bagi 100 je. Tu ujian tak? Tak. Kan? Faham tak faham? Sebenarnya perasan tak benda tu? Jadi di tempat ni, syurga nanti ada tak berlawanan? Ada ke tak ada? Nikmat, lepas tu tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada tak? Syurga ada? Tak ada. Ujian tak tu? Itulah bukan ujian. Tapi sekarang ni ada dua berlawanan. Kenapa sibuk sangat? Kita ni nak sempurna sangat, tak akan sempurna punya. Tak akan sempurna.
Sempurna apa? Sempurnakan prepare untuk nanti tu sana tu nak sempurna. Allah dah siapkan, sempurnakan dah untuk itu. Kita je sekarang pergi kejar tu. Tu je. Yang dok sibuk sangat nak apa, perfectionist sangat untuk dunia ni buat apa? Kan? Jadi cari nama lah, cari apalah macam-macam. Jadi bukanlah tak boleh, kita kenalah buat, bukanlah tinggal langsung. Tapi itu hanyalah apa? Sebagai apa? Sebagai jalan saja, bukan matlamat. Itu jalan. Kita nak jalan takkanlah kan. Kalau boleh pakai apa? Kereta hari ni sesuai. Ini tak nak sangat pakai jalan kaki je. Bukanlah, bezalah. Tapi matlamat nak sampai tempat tu. Situ je kita dengan akhirat. Akhirat tu matlamat dia. Okey. Jadi ni tujuannya untuk apa? Ya berluar. Apa ya berluar ni? Okey, ya berluar ni ada beberapa makna. Dia asal dia makna dia contohnya saub. Kalau kan balu saubi, apa maksudnya? Ujian baju. Apa? Kenapa? Ujian baju maknanya apa? Ni bukan ujian ni kan? Ni kan ujian lah baju. Apa makna dia? Boleh sebut je ni. Baju lusuh. Baju jadi lusuh maknanya baju tu dah diuji. Ketahanan dia telah diuji. Bagus ke tak bagus kualiti baju ni? Faham? Baju yang telah lusuh dah banyak kali kan? Itu tujuan ujian. Jadi ujian ni tujuan dia baik ke buruk? Ujian ni tujuan dia baik ke buruk? Saya minta soalan. Tak nampak? Ni. Saya kena tutup je ni. Ada kan ni? Mana? Dia speaker kan sekali. Silau kan? Tak boleh tutup. Dia speaker tak ada kan? Sakit mata. Kena duduk sini kan tuan? Boleh nampak? Siapa ambil benda tutup lah? Cabut mentol? Panas ni. Tak mana? Marah orang ni. Okey. Nampak? Saya pun dah sakit mata dah. Pino. Jadi ini kalau baju tu dah lama pakai kan, balau ni maknanya dah lusuh kan. Maknanya apa? Benda tu dah diuji. Jadi tujuan dia untuk dunia ni memang baik lah. Sebab apa? Kualiti tu tahu kebaikan sesuatu. Dalam makna lain juga baliyah dalam bahasa Arab, baliyah. Kalau orang panggil baliyah dalam Arab, dia kata ni kalau unta tu diikat sampai mati unta tu. Unta diikat sampai mati. Itu sebut bala ni macam itulah ujian ni. Unta yang diikat tak bagi apa-apa sampai mati tu pun bentuk tu penyiksaan lah. Baik. Jadi dalam Quran antara makna istilah dia bala ni, ujian ni, maksudnya
Apa ni? Ta'arrufu haqiqati ma amilat. Ta'arrufu haqiqati ma amilat. Untuk mengenal, mengetahui hakikat sebenar apa yang dia amalkan, apa yang dia kerjakan. Kualiti bagus ke tak bagus? Kilang tu nak keluar kan, ada apa? Sebelum keluar produk, kilang tu terus keluar, terus jual ke apa? Ada tak? Banyak tak laluan dia? Test, ada quality test, quality surveyor, ada betul tak? Ada siap jawatan untuk tu kan? Itu kat mana tu? Kilang nak buat apa? Nak makan, makan jadi apa? Jadi apa? Najis je. Itu pun kena quality control. Ini amalan. Macam mana? Ke buat tak tahu ke? Boleh? Faham? Perlu tak ujian? Perlulah. Sebab itulah layak nanti orang ahli neraka, boleh tak dia akan bantah Allah, ya Allah kau siksa kami, tak patut, kami tak layak masuk neraka, boleh tak? Tak ada siapa pun boleh cakap bantah Allah macam tu. Sebab memang kat dunia ni dia pun kata dah quality control dah, habis dah. Memang layak, memang kamu memang neraka tempat dia. Syurga memang syurga dah tempat dia. Jadi boleh main-main ke? Tak boleh, boleh produk tu buat ala kadar je. Kan tak lepas quality control. Itu barang yang remeh je. Kita ni mana mulia, barang dalam kilang ke kita? Kita lah. Kan? Jadi kalau barang tu tak pakai, kita tolak kualiti dia, campak mana? Tong sampah bakar. Kalau manusia nanti ni barang yang kualiti, kalau tak ada nilai, campak mana? Balik ya. Billah, na'udzubillah. Itu kita kena jaga. Kita lagi tinggi kualiti kita sepatutnya ada di sisi Allah ni. Faham? Itu pentingnya kita belajar Quran, faham bahasa ni kan. Kita masuk ujian. Tujuan ujian baik ke buruk sekarang? Baik. Lagi dia, sebab tu Allah kata bila idza ahabbal abdu, bila Allah cinta seorang hamba, ibtalahu, Allah akan uji dia. Dan Nabi kata dalam hadis yang lain, semua umat Allah ni lagi dia sayang hamba, lagi diuji. Dan orang yang paling ayyunas asyaddul bala, bila Nabi tanya siapakah manusia yang paling berat ujiannya, Nabi kata al-anbiya, para nabi. Sebab tu Nabi paling tinggi makam, ujian dia paling berat. Lagi berat lagilah tanda Allah sayang. Sebab tu ujian ni bagus ke tak bagus? Ya, bagus. Tapi ada manusia nak lari daripada ujian. Bila? Contoh hari ni nak ujian apa dia ujian dia? Ujian kita apa? Pening tak nak belajar ni, bahasa Arab ni? Pening ke tak pening? Ke nak info ustaz bagi mudah-mudah yang saya nak dengar je dah, saya nak balik, saya tak nak. Ke nak kena fikir, saya tak tanya-tanya. Ujian ke tak ujian tu? Ujian lah. Tapi kalau tak sanggup, itu tak sanggup. Bukan ujian suruh besar lagi. Macam mana? Kan kita nak tinggikan kualiti. Betul tak? Kualiti ilmu kita. Penting tak ujian ni? Penting. Ni nanti jom lepas ni kita buat exam nak. Tak apa, itu tak apa. Jadi benda-benda macam tu kan, kadang-kadang orang tak nampak. Kenapa ustaz pening, dia malah nak fikir dah. Lagi kita sungguh-sungguh, besar malaikat tulis lagi. Kan? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu adalah berdasarkan jenis amal. Lagi berat, lagi besar amalan, lagi besar balasan. Kan? Al-ajru ala qadaril masyaqqah. Ni banyak kata-kata perangsang kita. Al-ajru, ganjaran, ala qadar, di atas kadar, masyaqqah, kesusahan dia. Lagi susah dia buat benda tu lagi susah daripada orang lain. Contoh seorang dapat benda yang sama. Kan? Dan dua-dua dapat benda yang sama. Tapi macam mana cara proses yang didapatkannya ni? Mana lebih besar ganjaran? Sentuhlah orang yang lagi susah tu walaupun benda yang sama. Tak sama kan? Semua pergi syurga, nak pergi syurga. Tapi kat syurga ada berapa darjat? Banyak darjat, beratus tak tahu. Sebab ada sampai hadis kata apa? Siapa yang hafaz Quran nanti, di syurga nanti Allah suruh dia baca satu ayat. Setiap kali dia baca ayat, dia hafaz satu ayat, okey, naik satu tingkat. Baca lagi satu ayat, naik lagi satu tingkat. Quran ada berapa ayat? 6, 2, 3, 6 ayat. Berapa ribu tingkat tu? Ada tak bangunan kan, ni yang paling tinggi berapa tingkat? Bangunan yang paling tinggi ke paling prestige kan? Berapa tingkat dunia? 600 dia? 100 je tak?
Bayangkan begitulah darjat Allah nak tinggikan. Tapi manusia, malaslah. Oish. Pelik manusia. Kan? Jadi itulah kita kena usaha cukup-cukup. Tak ada alasan dengan umur ke apa semua, sepatutnya kita. Inilah masanya lagilah dia tu lagi penat, lagi dia tua ni sebenarnya lagi besar ganjaran. Sebab apa? Dengan dia punya, Allah tahu dia siapa. Dengan dia punya kudrat yang terhad, tapi dia usaha. Bukankah ganjaran tu besar nanti? Kan? Untuk apa? Untuk Allah ni kita nak belajar. Itulah dia. Jadi liyabluwakum, untuk uji kamu. Contoh ujian, apa ujian dalam Quran? Buka surah 2 ayat 155. Surah 2 155. Ada. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Wabashiris sabirin. Dan pasti kami benar-benar akan uji setiap kamu. Allah kata apa? Allah pasti akan uji kita. Bisyai'in, dengan apa saja. Syai'in maknanya kita pun tak tahu ujian datang macam mana bentuk. Faham? Tak tahu macam mana bentuk. Ujian senang ke, ujian susah. Ujian cara buruk ke, ujian cara baik. Minal khawfi, daripada khauf, apa dia? Rasa takut. Wal ju'i, kelaparan. Pertama, khauf ni maksudnya apa? Kenapa? Apa beza khauf dengan ju'i? Kena fikir pula. Takut maksudnya apa? Bahagian mana tu? Bahagian mana? Dalaman. Ju'i bahagian mana? Luaran, lapar. Wa naqsim minal amwal, bagaimana? Takhruju, apa yang Allah keluarkan dari bumi untuk kita pakai. Betul tak? Tu luaran yang lebih luar lah. Hati, Allah uji hati manusia. Rasa takut ke apa ke nak buat tadi ni. Lepas tu Allah tak uji hati, uji apa? Makanan dia pula. Kan? Ni dia punya keperluan jasmani. Tadi tu rohani, ni jasmani. Tak uji tu, uji dengan apa? Hilang kereta, rumah hilang, kan? Harta benda dan sebagainya. Itu tahap-tahap ujian. Yang paling bahaya ujian kat mana? Kat mana? Antara tiga. Khauf, sebab tu nombor satu. Sebut tu dulu. Ramai lepas ujian harta. Ramai lepas ujian tak ada makanan. Tapi tak ramai lepas ujian iman dalam hati. Belum tentu. Itu yang bahaya. Okey. Jadi wabashiris sabirin. Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Sabar. Jadi apa dia punya kunci ujian ni? Ujian yang macam ni kunci dia sabar. Ujian macam ni kunci dia apa? Sabar. Ini satu bentuk ujian. Jadi pasti Allah akan uji satu bentuk ujian ini. Ini benar ujian musibah lah. Ini ujian musibah, ujian syar, buruk. Yang bagi kita buruk, tapi bagi Allah sebenarnya baik. Jadi, bentuk ujian ada dua secara umum. Jadi yang ini, bahagian ni ujian musibah, ujian buruk. Cuba tengok surah 21 ayat 35. 21 35.
Apa ayat tu? Ayat 35 Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa za'iqah apa? Akan rasa mati tu. Elaklah macam mana pun rasa mati. Jadi sekarang ni jiwa tu nak berfikir ke nak mati macam mana? Ayat ni suruh kita fikir ke takut fikir ke nak mati macam mana? Boleh pilih tak? Boleh pilih tak mati macam mana? Tak boleh. Tak boleh kan? Ramai orang pilih mati kan? Betul tak? Betul tak pilih mati? Penting tak kita mati kat mana? Ataupun apa yang penting? Penting tak kita mati? Mati aksiden ke? Mati covid ke? Mati apa-apalah mati kan? Penting tak macam mana kita mati tu yang fizik, yang nampak ni, dengan lepas mati nanti nak buat apa? Mana penting? Lepas mati. Ada tak orang yang beriman tapi mati dia mati yang kita tak nak, tak suka? Oh, mati dia kesian. Ashabul Ukhdud mati macam mana? Kena bakar. Adakah dia pernah fikir masa tu, "Oi, saya tak nak mati kena bakar"? Ada tak? Boleh pilih. Boleh lah pilih. Dia pun berimanlah kepada orang kafir tadi. Tak matilah kena bakar. Tapi dia nampak apa? Ahli yang kena bakar, apa yang nampak dalam jiwa dia? Ni lah hati ni. Dia nampak apa? Dia nampak macam mana cara dia mati ke? Ataupun dia nampak kalau mati nanti dia nak lepas ni. Bukannya tak boleh mati macam mana. Tapi kalau dia berjuang, dia nak jaga iman dia tu. Itu yang nampak yang kita kena fikir. Sebab tu, bila orang dia fikir mati macam mana, sebab tu dia suruh cari ubat lah. Tapi tak pernah fikir pun macam mana solat dia, amalan dia banyak mana. Betul tak? Sebab tu ramai duk kejar, cari. Tengok apa saja. Apa saja semua laku. Keluarlah bahan apa pun kan. Bahan terlarang ke, untuk apa? Untuk hidup lama ni, untuk kesihatan. Cuba tengok berapa banyak orang beli. Laku ke tak laku? Sebab orang takut mati. Tapi dia tak takut apa lepas mati. Ada tak orang pernah takut apa lepas mati? Tak fikir. Dia duduk fikir mati. Memang semua mati. Faham? Jadi kita nak fikir persiapan lepas mati apa. Itu yang ramai tak fikir. Dia ingat mati habis cerita. Walaupun dia kata dia beriman ke akhirat. Cakap saja. Faham tak faham ni? Gitulah. Sebab tu yang laku keras. Tadabbur laku keras tak? Ni cerita persiapan mati. Yang itu cerita macam mana nak tak nak mati kan? Orang nak tahan supaya mati elok lah konon-kononnya. Betul? Mana yang penting? Ni kelas macam ni ramai ke kelas yang benda tu ramai laku? Mana laku? Jadi gitulah kan hakikat dunia. Hanyalah dapat pada siapa? Ulul albab. Wa yatafakkaru ulul albab. Mudah-mudahan kita ni masuk ulul albab, yang fikir, yang nampak. Ulul albab dia tengok apa? Dia tadabbur Quran. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Orang yang tadabbur Quran dia nampak. Sebab tu kita kena ajak ramai, jomlah tadabbur Quran. Kamu tak nampak apa yang aku nampak. Betul tak? Betul tak betul ni? Kita belajar Quran satu-satu ni. Macam mana rasa? Takut. Itu yang nak Allah, zalika yukhawwifullahu bi ibadi. Allah kata. Ayat Quran ni antara yang kata demikian itu sebab apa? Itulah cara aku nak takutkan hamba-Ku. Mari tengok apa yang aku bagi tahu supaya kamu rasa takut. Memang Allah nak pun. Barulah tak berani buat sebarangan. Kan? Itulah tujuan dia. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa Allah kata pasti rasa mati. Kamu nak fikir nak mati macam mana pun tak payah fikir. Fikir lepas mati nanti. Tu. Wa nabluukum, dan kami sedang uji kamu. Dua jenis ujian. Apa dia? Bisyarri. Pertama ujian buruk. Ini tadi musibah. Rasa bimbang ni dalam hati ni kan. Hilang tadi dah harta dah hilang. Lepas tu apa? Makanan tak ada kan. Itu ujian musibah pertama. Wal khairi. Ujian musibah tadi tangani dengan apa tadi? Allah kata apa? Ayat 255 tadi. Wa basyiris sabirin. Ujian musibah kita kena apa? Sabar. Kita dah bincangkan sabar. Apa makna sabar?
Ingat lagi? Apa dia? Innamas sabru sesungguhnya sabar itu bila ala sadmatil ula, hentaman pertama. Bila kena tu, sabar ya Allah, ini ujian aku. Tak payah mengadu kat Allah, jangan mengadu kat orang lain. Tapi cepat-cepat dia dah mengadu sangat kat orang lain, habis dah, rugi dah, pahala besar nak bagi dah. Kan? Jadi bila terpa musibah, sabar. Satu lagi, ujian khair. Apa mana khair? Mana contoh? Ada tak dalam Quran contoh? Ni ujian kebaikan. Betul tak? Ada tak konon-kononnya kita, betul tak? Manusia ada tak buat macam ni juga? Kita pun nak uji seorang, ada kan? Okay, dia saja je bagi. Nak apa? Semua bagi. Dia nak test orang ni jujur ke tidak. Betul tak? Betul tak? Kan? Allah pun uji kita macam tu. Satu, Allah bagi berat, buruk. Satu lagi dengan kesenangan, kebaikan. Cuba tengok surah 20. 20 tak? 27 ayat 40. 27 ke 20? Surah 27. Ini satu lagi berlawan dengan 155. Ini ujian apa? Ujian kebaikan, kesenangan. (27, 40). Ujian nikmat pula. Tadi ujian buruk, ni ujian nikmat. Ujian buruk tangani dengan sabar. Ujian nikmat tangani dengan, kita tengok ayat ni. Ayat dia panjang. Siapakah ni? Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia qala allazina indahu ilmun. Ini Allah uji dia dengan nikmat yang siapa pun tak dapat. Doa aja, minta aja nak istana dia jauh tu datang sekelip mata, dah ada depan mata. Apa pun nak, semua ada depan mata. Mana dekat dunia orang dapat macam tu? Kan? Jadi ini satu nikmat. Apa kata Nabi Sulaiman? Dia kata, tengok bawah. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu. Ketika dia lihat hal tersebut, istana tersebut mustaqirran, tu ada depan mata dia, di sisi dia. Apa dia kata? Qala hadza min fadli rabbi. Inilah. Ini semua nikmat Tuhan aku. Bukan ni. Ada orang lain dia kata apa? Bila dapat nikmat dia apa? Bila orang yang bukan perangai macam ni, orang tak beriman, dia kata apa? Ada tak ayat dalam Quran? Buka surah 28. Nanti kita simpan surah ni. Dua jenis manusia. Satu macam ni, dapat nikmat, ini dia cakap. Satu lagi surah 28 ayat 78. 28 78. Ini 27 40. Surah 28 ayat 78. Apa dia kata? Ni dia dapat nikmat juga. Dia dapat nikmat. Selepas dinasihati ayat sebelum-sebelum dia dapat kekayaan. Ayat 76 kan? Iaitu Qarun. Apa dia kata? Bila dapat nikmat dia kata apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ni sebab aku usaha lah. Aku dapat ni sebab aku pandai lah. Ramai tak macam tu? Jadi hari ni kadang-kadang melampau-lampau dalam motivasi. Sehingga hilang kepada apa? Kebergantungan kepada Allah. Betul tak betul? Kadang-kadang slogan yang salah. Kita boleh. Tak. La haula wala quwwata illa billah, mana letak? Saya boleh kan? Dia suruh fikir positif. Apa yang kita fikir positif, semua akan dapat. Bukan macam tu. Kan? Salah tu. Banyak menafikan tentang Allah, bahaya. Nanti pasti selalu macam tu. Sebab apa? Dia ikut teori siapa? Teori barat. Dia bawa falsafah barat masuk. Orang Melayu kita juga buat juga kadang-kadang. Sedangkan benda tu cukup jauh daripada konsep tawakal kepada Allah. Siapa Allah? Hilang tauhid kepada Allah. Boleh tanggal tauhid tu bahaya. Sebab apa? Dia pijak dengan apa? Kat diri dia sendiri.
Ini nama dia Jabariyah. Kaum ni nama dia Jabariyah moden. Zaman moden ada Jabariyah. Itu golongannya apa? Allah tak tahu apa yang kita nak buat. Kita buat baru Allah tahu. Dia anggap macam tu. Jadi kamu tak dapat apa? Kamu tak buat. Dia kata macam tu. Tak. Kita buat usaha saja, tapi yang berikan siapa? Allah. Ramai orang yang usaha sama macam dia tapi tak dapat pun. Sebab apa? Sebenarnya rezeki tu atas Allah. Sebab tu nama tawakal. Penyerahan semuanya milik Allah. Allah yang bagi. Jadi kalau dia buat macam tu, macam siapa? Qarun. Sebab itulah banyak Qarun moden. Bukan Qarun. Jadi sebab itulah ada ulama kata apa? Walaupun Qarun telah mati, kan? Tetapi Qarun yang baru telah lahir ramai. Ni ulama kata. Sejak tahun dia lagi, zaman dia dah kata dah. Walaupun satu Qarun yang benar telah mati, tapi Qarun yang lebih ramai lagi dahsyat lagi telah lahir lagi ramai. Sebab apa? Fikirannya terlalu kejar dunia sampai rasa, oh, memang baguslah kerja keras ni. Tujuannya. Tapi rupanya akhirnya apa? Jadi macam ni. Innama utituhu ala ilmin indi, ni salah. Sepatutnya bila dapat usaha tadi apa? Alhamdulillah, ini syukur ni Allah bagi ni sebab Allah uji ni. Allah bagi, Allah uji. Allah izinkan je bagi. Ramai juga yang buat macam saya tapi tak dapat. Saya Allah pilih untuk dapat. Apa ni? Balik pada surah 27 ayat 40 tadi. Untuk apa Allah bagi? Ramai usaha kan nak sesuatu. Betul tak? Adakah dia seorang je usaha macam tak? Tak boleh nafikan orang lain pun sama. Tapi tak ramai dapat yang sama. Betul? Qala alladhina 'indahu 'ilmun, bawah dia tu qala hadza min fadli rabbi. Bagi orang yang beriman, inilah dia nampak dia terus kembali kepada Allah. Dia terus kembali kepada Allah. Apa saja yang kita dapat terus kembalikan kepada siapa? Allah. Inilah dia tauhid, inilah takwa, inilah mukmin. Hadza min fadli rabbi. Dan diingat apa? Liyabluwani, ujian. Dapatlah baik mana pun tak ada apa-apanya. Sebab apa? Sebenarnya yang sebenar kat mana hidup dia? Akhirat. Ni ujian. Liyabluwani, untuk uji aku. Sama ada ashkuru am akfur. Aku syukur atau aku kufur. Jadi itulah dua jenis manusia yang dua jenis bentuk ujian Allah uji manusia ni. Okey, ujian mana lebih susah? Ujian mana susah lagi? Senangan ke apa? Kesenangan Baik. Kata Umar, memang kesenangan lebih susah. Kata Umar, Sayyidina Umar, balaina bid-dharra fasabarna. Dia kata, kami telah diuji dengan dulu Umar ketika dia memimpin dulu, sebab tu dia jadi Amirul Mukminin. Lalu dia kata satu hari kepada sahabat dia, kepada ni, balaina bid-dharra, dulu kami telah diuji dengan kemudaratan, fasabarna, lalu kita mampu sabar, mampu berjuang. Ketika mana Islam telah tersebar dan banyak nikmat masuk, dia kata apa? Wa balaina bis-sarra falam nashkur. Dan ketika kami ini diuji dengan kesenangan, ketika ini Islam dah meluas, kami tak susah nak syukur. Maknanya ujian syukur lebih susah, ujian nikmat lebih parah daripada ujian susah. Ni kata Umar macam ni.
Rumah kata apa? Balaina bidarra, kami dahulu telah diuji dengan masa zaman Nabi dulu. Uji dengan, tengok macam mana perjuangan hebat mereka kan. Dengan perang, berkali-kali perang. Lalu kami mampu sabar. Wa balaina bisarra, dan kami sekarang ni diuji dengan kesenangan, kelapangan, dah melebar. Ramai dah tunduk kepada Islam ni. Kan? Kerana apa? Kerana bukan kerana ni lagi dah. Kerana kadang-kadang ada sebab tu ramai yang munafik. Sebab terpaksa saja. Jadi ketika itu apa? Falam nashkuru, kita tak mampu lagi untuk syukur. Jadi itulah kehidupan kita dunia ni. Kita akan diuji dengan sesuatu sampailah kita mati. Ujian tak akan pernah berhenti selagi kita masih berpijak di muka bumi Allah ni. So, kita kena sedari selagi mana adanya sihat dan sakit, hidup dan mati, selagi itulah kita diuji. Tetapi ketika nanti mati telah disembelih, ketika itu ujian terhenti. Tiada lagi sakit, sihat atau sakit. Tiada lagi hidup dan mati. Semuanya bezanya, jika orang itu keputusannya buruk di akhirat, dia tidak hidup dan tidak mati. La yamutu fiha wala yahya. Itu lagi takut. Hidup pun tak, mati pun tak. Kan? Surah apa? Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Jadi, sebab itulah bila nak masuk syurga ni, dalam satu ayat, itu dalam satu ayat ni, dalam surah Baqarah juga Allah kata wa idzi betala Ibrahim, Nabi pun perlu diuji. Allah uji Nabi Ibrahim. Surah 2 ayat 124 Allah sebut. Dan ingatlah ketika kami uji Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji. Sebab itu dia adalah orang yang paling ulul azmi disebut. Orang-orang yang sangat tinggi usahanya dan tawakalnya. Ulul azmi maknanya orang yang tinggi usaha dan tawakal. 1, 2, 4 kan. Allah sebut dalam ayat tu wa izi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin, lalu dia fa'atammahu, dia dapat sempurnakannya, disempurnakan ujian. Kenapa Nabi Ibrahim ni uji macam mana? Allah pakai kata kalimah ibtala, maknanya dia lagi berat. Kita tak berat mana pun, lagi berat Nabi Ibrahim ni. Ibtala tu lagi berat. Lagi banyak kalimah panjang di perkataan bala ni, lagi panjang tu ibtala, maknanya lagi berat. Ibtala dengan kalimat. Apa kalimat? Kalimat itu maknanya amar, perintah. Allah uji Nabi Ibrahim dengan perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya, iaitu Nabi Ibrahim ketika bersama dengan ayah dia, bersama dengan kaum dia, diperintah apa? Untuk dakwah. Kan? Jadi dia buatlah sampailah dia dibakar dalam api. Kan? Lalu kerana apa? Takwanya, kerana dia azam dan tekadnya dan tawakal kepada Allah, dia diselamatkan daripada api. Kemudian apa? Kemudian dia diuji lagi. Lepas tu dia keluar daripada negeri itu, dan dia diuji lagi dengan apa? Dia diuji dengan zuriat. Dia ada zuriat tak? Tak ada. Tapi dia pernah tak berhenti doa? Isteri dia pernah berhenti doa? Tak. Lalu dia dapat zuriat. Kan? Sehingga saat ketika itu dia kahwin dulu dengan Hajar dan dia dapat zuriat satu, Ismail alaihissalam. Dah baru dapat anak. Umur Ismail, ketika Nabi Ibrahim dapat Nabi Ismail, umur dia berapa? Ketika Nabi Ibrahim dapat Nabi Ismail, bayangkan orang tua nak anak sangat ni kan. Kita, apa tu orang kata, kalau atuk dapat cucu, dia lebih apa? Dia tak macam anak dia dulu. Anak dia garang, cucu, oi jangan. Ayah dia pun tak boleh marah cucu. Atuk marah je dia balik. Kan? Orang tu dia dapat. Bayangkan Nabi Ibrahim, dia tua tu, dapat anak tu macam dapat cucu lah umpamanya. Lagi sayang kan. Tiba-tiba baru dapat, kena buat apa? Belum lagi, kena buat apa tu? Kena hantar anak dekat tempat. Tempat mana? Tempat mana? Tempat tu macam kita tak? Saya okay, kita hantar anak ke mana? Sekolah lah, asrama je pun. Aduh, sedih, bukan main lagi kan. Nabi Ibrahim kena hantar kat mana?
Tempat pun tak tahu, tak ada penduduk pun. Air pun tak ada, apa pun tak ada. Betul besar tak ada punya tawakal kat Allah. Ya Allah, takkan dapat orang macam ni. Hari ni jauh kita. Sebab tu dia ada uji dengan tu. Kemudian dia buat apa lagi? Tinggal pula anak tu kan. Barulah anak tu dah besar, baru dah datang balik. Datang lagi kena buat apa pula? Allah kena sembelih pula anak. Kalau kita fikir ni, ini true life story ke ataupun cerita rekaan? True life story ni. Berapa ribu orang ada kat tempat dia sekarang. Tawaf sa'i kan. Sekarang dia tak boleh masuk sangat. Jadi itu tempat yang diberkati oleh Allah sebab ada manusia yang macam tu. Subhanallah. Sebab manusia tu perlu ramai orang ke? Sikit saja. Zaman Nabi Ibrahim tu perlu ramai tak? Tempat tu jadi berkahkan semua tu. Sebab ramai ke sebab ni dia saja? Sebab keluarga tu saja. Bayangkan. Cuba bayangkan kalau nak sikit orang tu macam tu, tapi kalau ramai yang macam tu, agaknya macam mana berkat tempat kita? Berkat ke tak berkat? Lagi berkat lah, bayangkan. Tapi ramai kat orang yang ada sikit-sikit usaha ke arah tu? Tak ada, betul tak berkat. Tentu Allah bagi jaminan dalam surah 7 ayat 96. Allah kata apa? 7:96. Ni surah apa tadi? 2 ayat 124. 7:96. Jadi kita dah makan masa lebih ni. Libatlah. 96. Tengok Allah kata, kalau orang perangai macam ni, macam Nabi Ibrahim ni, kita semua bertakwa betul-betul kepada Allah. Apa berlaku kat tempat kita duduk? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa sungguh-sungguh. Beriman, ikut perintah Allah, bertakwa, jauhi larangan Allah. Bila sebut macam ni, beriman maknanya amanu taatillah. Bila sebut wattaqau, apa dia? Anha min jauhi daripada ijtinabah min nahallah. Jauhi daripada larangan Allah. Takwa. Kalau Allah semuanya beriman macam ni, Allah kata la fatahna alaihim barakatim minas sama. Pasti kami akan buka bagi mereka keberkatan-keberkatan dari langit, bahkan dari atas tadi kan, bahkan apa? Wal ard, dan bumi. Tapi apa, kenapa tak ada? Walakin kazzabu, ramai yang dustakan Allah. Ramai yang tak pedulikan ayat-ayat Allah. Ada sebahagian saja. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka sebab itulah kami uji mereka, kami seksa mereka disebabkan apa yang mereka usahakan sendiri. Sebab itulah beratnya kita ni untuk apa? Lagi baca Quran, lagi rasa takut, lagi rasa ya Allah, kurangnya kita. Diri kita kena husnuzon ke suuzon? Diri kita husnuzon ke suuzon? Kat diri kita. Kat diri kita elok apa? Suuzon lah. Kat Allah husnuzon. Dekat orang kita selalu suuzon kat orang kan. Kat diri kita husnuzon. Sebab tu tak buat apa-apa, relax, tenang je, rasa aman je. Kat diri lah suuzon, rasa kurang. Kat orang, ya Allah, dia ni lagi banyak amal daripada aku, barulah kita buat. Ini tak. Kat orang suuzon, kat diri bukan main husnuzon lagi. Dah rasa ahli syurga sangat. Kenapa kena suuzon? Tutup dengan ayat ni, 2:214. 2:214. Jadi Allah kata apa? Persoalan pertama lagi dah suruh kita suuzon dah. Betul tak? Cuba tengok ayat tu. Apa kata? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Soalan pun dia kata, kamu kira kamu dapat masuk syurga? Tapi ramai kita rasa kita ahli syurga dah. Orang pula jadi ahli neraka. Terbalik Betul kan balik? Kan?
Su'uzon kat diri sendiri, husnuzon pada orang, pada Allah. Jadi adakah kamu sangka tadkhul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum pernah datang pun kat kamu ujian yang pernah dilalui oleh orang yang sebelum kamu. Ujian-ujian yang besar. Apa yang berlaku pada mereka? Mereka berjuang untuk agama, apa mereka buat? Massathumul ba'sa, mereka telah ditimpa dengan kemudaratan, wad-dharra, dan serangan, sakit lah, kesakitan fizikal. Wazulzilu, dan perang pula dimasuki, dicerobohi oleh orang. Bila-bila masa boleh dibunuh, perangan. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu, sehingga nabi dan rasul dan orang beriman mengeluh kepada siapa ni? Dia kepada Allah, mata nasrullah, ya Allah bila kau nak datangkan pertolongan kami. Kita ada tak sampai macam tu? Hari ni kita nak baca Quran, ada tak kena bunuh? Ada? Tak ada kan? Tapi berapa ramai nak baca? Kita nak faham Quran ni, ada tak kena halang? Nabi dulu, sahabat nak tahu Nabi ni kena halang kan? Jangan buat. Abu Bakar dulu terpaksa Abu Bakar nak berhijrah. Ketika dia solat tu, dia dihalang. Ketika dia nak berhijrah tu, hijrah pertama ke Habsyah, dia pun pernah cuba nak pergi Habsyah juga, Abu Bakar ni. Lalu dia dihalang oleh seorang nama tak ingat, saya tak ingat nama dia. Dia halang. Dia orang musyrik, tapi dia baik, dia tahu Abu Bakar ni sebab baik kan. Jadi kamu orang yang tak patut dihalau dan tak patut orang keluar daripada tempat kamu, sebab kamu ni orang yang mulia, kamu ni banyak tolong orang. Dia kata, tak apa, kamu balik, aku pembela kamu. Dia satu ketua kabilah yang besar juga. Orang Arab ni dia macam tu, dia bela cara dia, ketua kabilah dan kabilah buat perjanjian, siapa kacau kabilah ni akan serang kabilah dia. Macam tu, perang. Jadi aku bela kamu, aku jamin kamu. Okey, lalu dia pun bila Abu Bakar balik, dia pun sama Abu Bakar. Ni Abu Bakar, dia beritahu, aku jamin. Dia beritahu pada geng-geng yang tengah buat meeting lah, geng-geng Abu. Siapa? Geng-geng Abu siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, semua abu-abu tu yang buat meeting kat Kaabah tu kan. Dia beritahu terang, jangan siapa ganggu Abu Bakar. Setuju tak? Lalu Abu Jahal kata apa? Okey, kami setuju, tapi dengan syarat Abu Bakar kena duduk rumah je. Jangan baca Quran kat depan Kaabah, jangan baca Quran kat luar rumah. Baca dalam rumah seorang-seorang, jangan bagi orang dengar. Kalau tidak, siap. Nak baca Quran, nak bagi orang dengar, suka pun susah. Hari ni Quran senang je ni, kita boleh. Tapi berapa ramai nak baca? Berapa ramai nak tahu? Berapa ramai? Nampak tak perjuangan orang dulu ni? Macam itulah mereka nilai Quran dengan sepatutnya kita sedar. Tapi bayangkan, sebab itulah hari ni cukuplah jauh kalau kita sedar. Tapi mudah-mudahan kita berjaya sedarkan juga orang lain. Penting, berbezanya iman orang dahulu dengan para sahabat ni dengan kita ni jauh. Nak baca Quran pun terpaksa. Tapi Abu Bakar lama dah dia pun duduk dalam rumah lah, baca dengan menangis. Abu Bakar ni kalau baca mesti nangis, sebab dia memang dia mudah terkesan. Satu hari tu okeylah, tak apa, dia tahan. Dia pun keluar rumah sikit je, kat beranda rumah dia kan, kat lapangan tu, dia pun bentas situ, dia solat kat situ je. Ketika dia buat tu beberapa kali, lalu lalang anak-anak dan perempuan-perempuan dengar, dan mereka dengar, mereka pun sama nangis. Dan ramai dah nak masuk dah, ramai ada yang masuk Islam dah. Ketika itu mereka tahu, terus mereka apa? Tak bagi dah buat. Lalu berlakunya pertentangan yang lebih hebat dan lebih dahsyat, sampailah Nabi kena apa? Kena pulau dan sebagainya. Kan tak makan 3 tahun kan, kena pulau, sampai Nabi terpaksa makan apa? Rumput yang ada duri sampai berdarah kan. Demikianlah. Kerana apa? Kerana Quran. Kerana Quran tu nak dihalang daripada dengar, bahaya Quran ni, bahaya, tak boleh. Tapi hari ni tengok, Quran pun dibenarkan, semua dah tak ada masalah lah. Belum lagi, jangan sampai masa Quran dihalang tu dengar. Hari ni nikmat kita mudah nak faham Quran, tapi siapa yang nak pergi pula? Tak ada pula orang nak belajar. Allahu Akbar. Jadi kita kena sedih, kena sedari benda ni, kena insafi diri kita, buatlah untuk kita dan anak-anak kita ni. Cintakanlah Quran ni betul-betul. Sebab apa? Banyak ujian, musibah akan berlaku lagi ni, kita tak tahu. Hari ni kita nampak apa? Yang jelas, yang fizikal. Tapi yang dalaman, fikrah ni, betul tak? Ini yang banyak merosakkan, betul? Hari ni kita tak nampak rosak di luar, tapi rosak apa? Akal kita. Anak-anak rosak, akal rosak dengan apa? Dengan macam-macam benda yang
serangan-serangan itu serangan juga tu. Serangan hedonismenya, serangan itunya. Kalau lah dia tak belajar, apa nak dapat? Tak dapat apa lah. Kan? Jadi kita bimbang, jadi doa lah banyak-banyak, mudah-mudahan kita boleh teruskan ni PKP pun. Kan? Dan terus istiqamah lah kita nak belajar. Dan mudah-mudahan juga mana tahu boleh mengajar juga. Bukan saya tak ada tempat masing-masing kan. Saya pun boleh pergi banyak tempat pun. Jadi di sinilah pula lahir pula orang yang buat kat rumah sendiri ke, ajar ni, cerita. Tak ada apa balik Quran macam saya buat ni. Bukan kecil-kecil supaya apa anak-anak cucu sendiri pun balik, "Mom, nenek nak ajar ni. Ni, belajar." Tak ada apa. Inilah masanya pun kita nak buat. Biarlah kita bukalah sendiri kan. Macam itulah cara kita. Boleh lah. Belajar sungguh-sungguh lah baru dapat ajar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Insya-Allah. Jadi saya mohon maaf ada kekurangan, tersilap, terkasar bahasa sepanjang tempoh kelas kita. Jadi untuk nak tengok kelas balik, Haji Adam ada rakaman kan, boleh ulang tengoklah. Jadi insya-Allah kita jumpa bila keadaan reda lah, bila dibenarkan. Sabarlah menghadapi ujian ini, doalah banyak-banyak. Insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba'a min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.